Not during my time. Yang lain tu tolong diam. Ya. Ask your Not deputy. during my time. Ask your Can deputy. you prove that during my time? Ask your deputy. No, she is not my deputy. Persoalan di hadapan kita yang berhormat Tuan Yang Dipertua, 4 rang undang-undang dari satu kementerian dan kemungkinan dibawa oleh menteri yang sama atau timbalan menteri daripada kementerian sama. Kenapa ada perbezaan? 2 rang undang-undang ini ada bahasa Malaysia dan ada bahasa Inggeris. Yang ini hanya bahasa Inggeris. Satunya Criminal Procedure Code. Kita ada kanun acara jenayah. Kenapa berlaku begini? Adakah ini satu perubahan kepada amalan Parlimen? Saya memahami apa maksud Tuan Yang Dipertua, bahawa penggunaan naskah sahih perlembagaan adalah masih bahasa Inggeris. Baru dicadang oleh Peguam Negara untuk dijadikan bahasa. Saya faham. Tapi ini amalan Dewan Rakyat. Ini bukan mahkamah. Mahkamah boleh, Peguam boleh berbahasa Inggeris sepenuhnya pun dengan izin. Tetapi ini Dewan Rakyat yang diikuti oleh rakyat seluruh negara. Jadi oleh sebab itu, ini di hadapan kita. Bukan hari yang berbeza. Hari yang sama, 4 rang undang-undang, 2-nya berbeza, 2 lagi berbeza. What seems to be a problem untuk 2 ini dibuat sebagaimana 2 yang satu. Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Dengan izin. Tuan Yang Dipertua. Yang berhormat Kota Baru sebentar. Tuan Yang Dipertua sedikit Yang berhormat saja. duduk. Sedikit saja. Duduk. Okey. Saya pohon pandangan yang berhormat daripada Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab berkaitan undang-undang. Dan saya mohon pendapat daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dan izin, do you have any opinion on this? Terima kasih. Sebab Peguam Negara ini di bawah aras pentadbiran JPM. Kita dengar. Biar kita dengar semua. Tuan Dan Speaker. mungkin saya boleh buat. Ya. Tuan Speaker, saya percaya bahawa dengan izin bagi CPC, Kanun Acara Jenayah, juga dengan Penal Code, authoritative text-nya adalah dalam bahasa Inggeris. Itu sebabnya kami membawa perkara ini dalam bahasa Inggeris. Tak ada apa-apa muslihat atau tujuan lain. Let me make that very clear. Dan saya percaya Timbalan Menteri Undang-Undang sebelum saya juga membawa undang-undang ini dalam bahasa Inggeris. Yang berhormat lain. Saya pohon Tuan Yang Dipertua agar Masjid Tanah. Dia dulu Timbalan Menteri dan menteri di sebelahnya bangun sekarang dan mengesahkan bahawa pada masa dia bawa undang-undang ini ke Dewan juga dalam bahasa Inggeris. Please, can you confirm that? Not during my time. Yang lain tu tolong diam. Ya. Ask your Not deputy. during my time. Ask your Can deputy. you prove that during my time? Ask your deputy. No, she is not my deputy. She is not my deputy. She is deputy to some other minister of law. Yeah. Ask your Ketua, Boleh Yang dia berhormat. jawab? Boleh dia hakikatnya jawab? RUU itu adalah dalam Because- bahasa Yang berhormat, yang lain tu duduk. Sekarang saya hanya biarkan 2 ni saja. Yang lain please. Ya. Please. We want to hear confirmation. Itu saja, Tuan Yang Dipertua. RUU ini dibawa pada masa kerajaan PN. Of course, kita telah pun membuat beberapa pindaan dan kami membawa semula sekarang. Dan saya percaya bahawa Timbalan Menteri Undang-Undang pada masa itu yang membawa RUU ini telah pun membawa perkara yang sama dalam bahasa Inggeris. Dia membawa dalam bahasa Inggeris sebab dia tahu bahawa Penal Code dan Kanun Acara Jenayah authoritative text-nya adalah dalam bahasa Inggeris. Apa isu yang dibangkit sekarang oleh Kota Baru? He knows this, he's a lawyer. Apa nak bawa perkara Kota kecil Baru macam ni? cuba menjadi populis. Baik, thank You are being semantic and frivolous. So sekarang saya nak tahu, boleh TikTok, dia nak TikTok je tu. Please. dengan izin. Hold on, Kota Baru. Hold on, Kota Baru. Kita bagi biar saya habis. ruang. Kita bagi ruang.
Nak bagi faham kepada yang tak faham. Yang lain tu sila duduk ya. Wait, please, Minister. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sekarang boleh jawab. Kita dengar dua-dua belah pihak dan kita selesaikan perkara. Seperti yang saya nyatakan tadi, Tuan Yang di-Pertua, ini adalah dalam pengetahuan Kota Baru sebagai seorang peguam bahawa authoritative text bagi penal code dan juga kanun acara jenayah adalah dalam bahasa Inggeris. Dia tahu, he knows this. Tapi dia mahu bawa perkara ini ke Dewan ni buat apa? Apa tujuannya? Kedua, saya nak masjid tanah yang bersebelahan Kota Baru. They can speak to each other now. I'm sure you can hear her. Saya nak masjid tanah sekarang mengesahkan pada masa kerajaan dulu bila dia merupakan timbalan menteri undang-undang bahawa dia membawa perkara yang sama, RUU yang sama dalam bahasa Inggeris. Bolehkah saya dapat pengesahan itu? Itu akan menunjukkan bahawa diorang tahu bahawa as I said earlier, authoritative text ini memang dalam bahasa Inggeris. So, mungkin Masjid Tanah boleh membagi pencerahan. Terima kasih. Dan ramai lagi dalam Dewan ini yang berada dalam sesi yang lalu. Duduk. Okey. Kita telah mendengar. Dengan izin, Tuan, boleh saya tambah sedikit? Silakan. Oleh kerana saya baru dapat hands up. Dan ingin saya menambahkan kepada apa yang telah pun saya kata tadi. Pada 3 bulan Oktober tahun lepas, 2022, semasa bacaan kali yang kedua dan ketiga, Masjid Tanah pada masa itu, iaitu merupakan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, telah pun membawa perkara yang sama, stalking ini, ke Dewan ini. Dan antara apa yang telah pun dinyatakan oleh Yang Berhormat tersebut, saya quote Tuan Yang di-Pertua dari Henzat pada hari tersebut, quote, keduanya menjadikan stalking jenayah telah mendapat sokongan secara menyeluruh agensi kerajaan, masyarakat sivil, ahli akademik dan sebagainya. And then beliau menyatakan seperti ini. Pertamanya adalah untuk meluaskan definisi stalking untuk merangkumi tingkah laku berterusan, continuous dan cadangan Section 507A. Saya quote, dalam bahasa Inggeris, Yang Berhormat tersebut menyatakan di Dewan ini, whoever repeatedly or continuously by any act of harassment intending to cause or knowing to or ought to know that the act is likely to cause distress, fear or alarm to any person of the person's safety commits an offence of stalking. Ini adalah kata-kata timbalan menteri pada masa itu. Dia tahu bahawa this is the authoritative language. It is in English. So apakah isu yang ditimbulkan oleh Kota Baru sekarang? Okay. Bolehkah Masjid Tanah? Can she confirm it? She is the person. Kenapa Kota Baru nak jawab bagi Masjid Tanah? Baik. I'm replying Saya to you. pohon Masjid Tanah Replying memberi to you. pencerahan. No. Terima kasih. Okey. Kita Terima kasih, dengar Tuan Yang di-Pertua. sebelah sini. Lepas tu saya akan buat keputusan. Thank you very much, my learned friend, Bukit Glogo. Okey, isu sekarang ini, kita tahu bahawa authoritative text adalah bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, tetapi kita perlu akui bahawa dalam mahkamah dan undang-undang kita ada dua bahasa. Dan amalan kita di dalam Dewan Parlimen walaupun disebut semasa Masjid Tanah membentangkan peruntukan yang sama itu dalam bahasa Inggeris, pada masa itu pihak pembangkang tidak ada bantahan. It deemed to be accepted, dianggap diterima. Tetapi sekarang ini saya sebagai pihak pembangkang, saya bertanya. Masa jadi menteri dah ada bantahan. Bagi Kota Baru bukan bertahan. Yang berhormat lain ni tolonglah duduk. Tekan. bertanya Tuan Yang di-Pertua. Sebentar. Ya. Yang berhormat yang lain-lain tu tolonglah. Kita nak selesaikan benda ni, kita nak move forward. Right. Okey, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya hanya bertanya bagi pihak pembangkang yang konstruktif, kenapa walaupun kita tahu dari segi undang-undangnya begitu, teks yang autoritatif bahasa Inggeris, kenapa, apa masalahnya bagi pihak kerajaan, kalaupun kerajaan dulu buat benda yang begitu, kerajaan sekarang ini saya bertanya, I am asking the government of the day, kenapa tidak boleh?
Apa masalahnya? 2 rang undang-undang pindaan. Malulah, malu. Jangan this is my floor. jangan putar belit. This You is- can You are eat- not asking this. This Tadi is my awak floor. minta untuk kita No, tarik you balik can Humble rancangan pie ini. now, You Kota can- Baru. Sekarang you tukar, you cakap you are just Yang Berhormat Minister, Yang Berhormat Minister duduk. Yang Berhormat pendekkan, direct to the point. Okey, soalan saya, Tuan Yang Di-Pertua, senang saja. Dalam 4 rang undang-undang ini untuk yang dibentak oleh kerajaan pada hari ini, Government of the Day, kenapa 2 ini dibentangkan dalam 2 bahasa, 2 ini dalam bahasa Inggeris sahaja? Walaupun saya memahami bahawa teks yang otoritatifnya dalam bahasa Inggeris, tetapi ini Dewan Rakyat. Kenapa tidak? Itu soalan saya. Dulu tak buat, Kenapa dulu tak buat. tidak dibuat dalam 2 bahasa. Yang lain-lain tu tolonglah Itu diam. saja. Don't be emotional, Mr. Minister. This is You Dewan were Rakyat. accusing. You were accusing. Duduk. Saya telah mendengar daripada menteri, saya dah dengar daripada Kota Baru. Silakan Majid Tanah, a few minutes. Ini pendapat. Baru saya buat keputusan. Terima kasih Tuan Speaker. Betul, sewaktu saya dahulu tidak ada bantahan pun yang diberikan oleh pihak pembangkang pada ketika itu sewaktu saya membentangkan untuk Sebab pada undang-undang waktu ini pembangkang untuk adalah adakan pembangkang yang betul bertanggungjawab. dan Tidak macam pembangkang hari. Yang Berhormat Kota Melaka, Yang Berhormat Kuala Selangor, tolong duduk. Kita membuang masa ni. Saya nak buat keputusan, saya nak dengar the best evidence wise yang dibentangkan, baru saya buat. Silakan. Dan apabila sahabat saya Kota Baru membangkitkan tentang isu ini, tentang perbezaan 4 rang undang-undang yang akan dibentangkan pada hari ini dan ada perbezaan untuk seksual kanak-kanak dan juga akta keterangan saksi kanak-kanak dan juga CPC dan juga penal code dengan izin. 2 berbeza. Jadi itu adalah pendapat dan juga isu yang ingin ditimbulkan oleh Yang Berhormat Kota Baru dan itu adalah pendapat beliau mewakili beberapa sahabat yang lain. Jadi saya rasa itu saja Yang Berhormat, sebab hari ini Kota Baru berdiri untuk sama-sama membentangkan sebagai ketua whip dan juga pembangkang. Jadi itu adalah pendapat dan juga opinion. Jadi minta petua daripada Yang Berhormat Speaker sebab 2 perkara yang berbeza dibentangkan pada hari yang sama. Terima kasih. Okey. Yang Berhormat, setelah mendengar kedua-dua pihak, saya come to a conclusion dan akan buat petua. Ya. Kalau kita lihat apa yang berlaku, Presiden, benda ini berjalan di dalam Dewan ini sehingga hari ini baru ditimbulkan. Ya. Kedua, penjelasan tadi dua-dua belah pihak, daripada kerajaan dan juga daripada sebelah kiri. Ya. Isu anomaly ini memang wujud. Bagi saya, selagi tidak ada pindaan dan rectification daripada majlis, benda ini akan berterusan. Jadi, saya showkan, pertama, sebelah Yang Berhormat Kota Baru dan Masjid Tanah, buatlah satu usul, bentangkan apa predicament yang sedang berlaku sekarang ini. Right? Forwardkan kepada pihak majlis, speaker, biar keputusan hitam putih dapat didengar daripada dua-dua pihak dan dicadangkan dan boleh di-forwardkan pada ketua majlis dan pihak kementerian our way forward ke depan bagaimana nak menyelesaikan perkara ini. Buat masa ketika ini kita berpandu pada Presiden, dulu pun sama juga, berjalan juga. Saya akan jalankan juga perkara ini sehingga Yang di-Pertua memutuskan atas usul yang dibentangkan oleh pihak Kota Baru dan Masjid Tanah. Boleh dibuat tu? Saya pun tak tahu ni because I cannot be, kan rakyat pun selama 60 lebih tahun tak selesaikan perkara ni. And we have the opportunity now, 2/3 Dewan. 148 ahli MP. This is the time mana yang kita rasa sanksi dalam perlembagaan negara kita nak dibetulkan
this is the time. It's not easy to have this 148 majority. Dan saya percaya pihak sebelah kiri pun akan bersetuju jika ia adalah logik. Ya? Faham? Itu saya punya petua. Dua perkara tadi. Please record it, please laksanakan oleh pihak Kota Baru dan Majlis Tanah. And the other side, pihak Timbalan Menteri and Menteri also can concur balik dengan speaker dan keputusan selanjutnya oleh Ketua Majlis. Ya?